Perkara yang kedua yang saya sebutkan tadi ini adalah perkara umum yang saya boleh rangkumkan sekali ialah tentang strategi komunikasi kerajaan dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan akses kepada media dan juga termasuk persoalan daripada Ipoh Barat tentang laporan sidang parlimen sebagainya. Apakah kita perlu ada satu channel khas ataupun saluran khas televisyen sebagaimana yang dibuat oleh negara-negara yang tertentu dalam soal ini. Untuk pengetahuan yang bertanya misalnya, pada keseluruhannya dalam sistem media kita telah menuju ke arah yang lebih liberal, saya katakan di sini. Beberapa perkara yang berkaitan dengan soal undang-undang mesin cetak dan sebagainya, soal untuk setiap akhbar misalnya mesti memperbaharui lesen setiap tahun itu sudah ditiadakan. Ini antara perkara yang kita rasakan. Tetapi yang lain itu kita terpulang kepada polisi editorial media-media yang berkenaan. Yang berkaitan dengan media kerajaan, misalnya RTM itu sendiri, saya sendiri insya-Allah akan mengambil langkah bagaimana untuk menjadikan RTM sebagai sebuah media yang lebih terbuka dan menuju proses yang dianggap lebih moden. Misalnya kami sedang berusaha untuk mempunyai saluran berita yang tersendiri, dan saluran berita ini tidak semestinya dikatakan baik kalau wajah pemimpin kerajaan digantikan dengan wajah pembangkang dan sebagainya. Itu tidak semestinya itu, tetapi lebih kepada tentang soal rakyat itu sendiri. Perlukan banyak breaking news ataupun pemberitaan yang bersifat real time. Apa yang berlaku pada hari itu adalah hari itu. Sebagai contoh, langkah yang pertama yang kita buat ialah yang paling mudah ialah untuk menyiarkan sidang parlimen ini. Untuk pengetahuan Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, mulai sesi kali ini kita telah menyiarkan secara langsung sidang parlimen ini pada waktu pagi, waktu soal jawab daripada jam 10 hingga 11.30 habis semuanya disiarkan. Dan tidak ada sebarang kota mengatakan hanya sejam setengah itu sejam untuk kerajaan, setengah jam untuk pembangkang, tidak ada. Kalau orang kerajaan ataupun ahli yang berhormat Barisan Nasional yang banyak bertanya, banyaklah keluar. Tetapi kalau yang bercakap tu banyak daripada rakan-rakan yang berhormat daripada pembangkang, disiarkan, tidak ada editing, tidak ada apa sebagainya. Ya, Gerik Dan bangun. selepas itu saya habiskan yang berhormat. Ya. Dan semua proceeding ini kalau kita tahu, saya sudah maklumkan, semuanya di-upload melalui sistem IPTV, kerana kita telah mewujudkan satu lagi saluran khas RTM, tetapi tidak menggunakan TV biasa, tapi menggunakan sistem online ataupun internet, web streaming, dinamakan RTM Parliament. Dan RTM Parlimen ini boleh diakses daripada mana? Misalnya izin dengan izin yang berhormat Yang di-Pertua, Tuan Yang Pertua, kita boleh melihat ataupun mengikuti perkembangan perbincangan kita melalui iPad kita atau smartphone kita daripada mana-mana. Dan ini adalah merupakan suatu pendekatan baru yang dipersetujui oleh rakan-rakan daripada kabinet, rakan-rakan daripada yang berhormat Barisan Nasional dan sebagainya, menganggap ini adalah merupakan suatu permulaan. Dan kita tidak ada, kalau sampai malam lah, tuan-tuan akan dapat ditonton oleh rakan tuan-tuan. Beritahulah, saya nak bercakap, yang berhormat Sungai Petani, saya nak bercakap pukul 6.30 sekejap lagi. Beritahulah yang berhormat pada orang kawasan, beritahu. Sila tonton RTM Parlimen yang boleh diakses melalui RTM Mobile, ataupun ada lagi yang lebih stable, yang saya rasakan yang juga stable, kalau tak boleh di situ kerana IPTV ada had dia, dari segi berapa ramai orang yang melayarinya. Misalnya melalui download aplikasi One Malaysia TV, yang di dalamnya ada antara konten-konten termasuklah RTM Parlimen ini. Jadi ini adalah merupakan suatu perkara yang sepatutnya kita sama-sama menyambut baik tentang perkara ini. Silakan. Ya, Gerik, sila. Terima kasih Tuan di-Pertua. Gerik mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi kerana telah menyiar secara langsung
soalan lisan daripada pukul 10 sampai pukul 11. Kemudian 11.30. ditambahkan lagi 11.30. Sampai 11.30. Ya. 2 kali berubah. Kemudian ada pula TV TV Parlimen. Cumanya kita adakah kementerian bercadang untuk buat ad kepada persidangan kita? Kadang-kadang kami pun nak tengok juga yang lepas-lepas bercakap tu supaya boleh kita tengok semula, ataupun mungkin pihak RTM telah buat pun perkara tersebut. Jadi ini saya menanyakan daripada pihak menteri. Terima kasih. Ya. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Geri. Ya. Kita tak umum secara besar-besaran kerana saya menganggap tempoh ia bermula pada minggu lepas. Segalanya segala sidang parlimen ini disiarkan secara langsung. Kerana kita juga untuk melihat beberapa aspek yang berkaitan dengan soal teknikal. Ya. Ada masalah di peringkat awal dan tetapi alhamdulillah segalanya dapat berjalan dengan baik. Kalau tuan-tuan perhatikan ada 3 atau 4 kamera di sini, dia adalah merupakan petugas-petugas untuk membuat kerja menyiarkan. Bagi kita selalunya orang nak rujuk pada apa yang berlaku dalam parlimen, tunggu handset 2 hari yang lepas, tetapi sekarang ni boleh dilihat secara live. Dan ini akan membantu kita. Dan insya-Allah satu peringkat lagi kita akan membuat archiving. Misalnya setiap setengah jam ianya akan disimpan. Jadi tuan-tuan kalau rasa apa yang aku telah bercakap sebulan yang lalu, Ya, dua yang sila bangun. rujuk dan sebagainya. Bintulu dengan Lenggong Dan bangun. apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Geri ialah sesuatu yang sedang diusahakan. Terima kasih. Ya, Lenggong. Terima kasih, Bintulu. Datuk Dipertua. Tak. Apapun saya nak ucapkan tahniah atas pembaharuan yang dibuat oleh kementerian dalam usaha untuk memperlihatkan realiti dan perkara sebenar. Ini satu perkara yang baik. Setidak-tidaknya kita boleh membendung pihak-pihak tertentu yang buat manipulasi atas kepentingan tertentu. Saya cuma nak tanya sini dari segi liputannya, apakah sudah sampai tahap berapa peratus? Adakah 100%? Kemudian dari segi rating, apabila pembaharuan ini dibuat, berapa rating yang kementerian lihat sekarang? Adakah meningkat atau bagaimana? Terima kasih. Ya, Menteri. Tuan Yang Dipertua, terima kasih Lenggong. Alhamdulillah setakat ini apabila kita mulakan, misalnya pada hari pertama angkat sumpah, kita siarkan secara langsung. Sebab pada waktu itu mungkin ramai orang tak percaya ahli yang berhormat pembangkang nak angkat sumpah. Sebelum tu dia tak iktirafkan keputusan pilihan raya. Pada hari itu sahaja rating melalui yang disiarkan secara langsung dalam TV pada waktu itu lebih daripada 1.8 juta orang menontonnya. Jadi sehingga sekarang setiap hari hanya sehari yang saya monitor pantau tentang soal ini yang di bawah pada 1 juta. Dan setiap hari antara jam 10 hingga 11.30 rupanya, terutama sekali rakan-rakan di luar bandar dan sebagainya menganggap ini adalah satu program yang serius. Mereka tunggu di rumah, mereka pergi ke kedai kopi, mereka berkongsi dengan kawan dia untuk melihat apa yang diperbahaskan dan dibincang dalam parlimen ini. Jadi keseluruhannya setakat ini kita dapati bahawa rating penonton termasuk Sabah, Sarawak dan Semenanjung adalah melebihi 1 juta orang yang menonton. Ini adalah satu perkembangan yang baik yang kita rasakan adalah sesuatu yang jarang berlaku sebelum ini. Ini bermakna ianya apa yang kita perbahasakan di sini adalah merupakan sesuatu yang sangat diminati oleh rakyat. Dan saya terima kasih setakat ini 2 orang daripada ahli parlimen Barisan Nasional ucap tahniah pada RTM. Saya rasa pembangkang dia tak minat tentang perkara ini dan dia anggap bahawa ini tidak cukup. Jadi saya rasa sekurang-kurangnya rakan-rakan daripada Barisan Nasional cukup menyokong tentang soal keterbukaan yang dibuat oleh kerajaan dalam soal yang berkaitan dengan liputan dalam parlimen ini sendiri. Ya, Lenggong. Ya. Terima kasih, Pak Menteri. Dia bukan soal tak minat. Ya. Apabila kerajaan melakukan pendekatan pembaharuan ini, dia boleh bukan kerajaan menunjukkan perkara yang benar. Ya. Kerana selama ini kadang-kadang apa yang kita sebut, saya pun baru-baru ini terkena Yang Berhormat. Apabila cabaran daripada Pembatan Pauh kepada saya untuk berdiri, saya berdiri. Tapi gambar saya berdiri itu tidak ada, hanya ditunjukkan gambar, dia mencabar saya. Ya. Tetapi apabila ada siaran begini misalnya, maka ia membolehkan rakyat melihat perkara yang sebenar.
Itu saya ucapkan tahniah. Ya. Cuma saya nak tengok tadi apakah liputan, dari segi liputannya. Apakah dia sudah menyeluruh atau bagaimana? Ya, Yang Hormat Menteri. Tahniah juga YB Lenggong ni. Second term ni hebat orangnya. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih soalan berkaitan liputan. Kalau liputan yang pukul 10 hingga 11.30 itu dapat ditonton. Siapa yang dapat tonton RTM dalam televisyen biasa itu dapat menontonnya. Yang selainnya, yang selanjutnya melalui sistem IPTV ataupun Internet Protocol TV, ianya adalah bergantung kepada accessibility ataupun akses kepada broadband. Ya, akses pada broadband, orang boleh menontonnya. Maknanya, kalau di tempat tu ada broadband ataupun 3G misalnya, 4G lebih lagi lah. Kalau menggunakan GPRS pun boleh, ianya boleh ditonton di mana-mana. Dan sebenarnya, mengikut monitoring kami bahawa ianya turut ditonton oleh penonton daripada Amerika, daripada England, daripada Jepun, dan kita dapat IP address mereka bahawa ianya telah meningkat naik, di mana masyarakat ingin mengetahui tentang apa yang berlaku di parlimen kita, bukan sahaja di dalam negara kita tetapi di seluruh dunia sekarang ini. Jadi kalau liputannya menyeluruh di mana terdapatnya kemudahan broadband dalam negara kita. Jadi saya kira ini adalah beberapa perkara yang sepatutnya nak mencelah Ya. juga. Boleh? Ya, Yang Hormat Menteri benar kan? silakan Sila. Farid Sulong. Farid Sulong. Tak, bukan ni nak respon daripada apa tadi Yang Berhormat Menteri. Saya nak ucapkan tahniah jugalah. Yang Berhormat Menteri ada menyatakan bahawa ada juga daripada IP tu kita dapat tahu yang mereka ni adalah daripada luar negara. Jadinya sudah tentu ada satu analisa oleh pihak kementerian. Jadinya boleh Kak kongsi dengan kita daripada manakah negara mana yang paling ramai yang berminat untuk menonton terutamanya sesi parlimen ini, dan apakah komen-komen yang telah mereka berikan kepada pembaharuan yang dibuat oleh RTM ini. Terima kasih. InsyaAllah pada YB yang berminat saya akan beri. Yang sana mungkin tak minat, tak perlu diberi. Ya, Geri bangun lagi. Ya. Ya. Kalau minat beritahulah. Ya, Nak celah sila. Yang Berhormat Sila. Menteri. Di kawasan saya ada kawasan orang asli. Baru-baru ini 2 tahun dah Celcom telah masuk ke RPS Kemah mendapat line Celcom. Tetapi line untuk yang jenis ni, apa yang kita kata internet ni, jalur lebar ni kurang memuaskan. Apakah langkah-langkah untuk memastikan orang asli sendiri dapat juga kemudahan perkara seperti ini, sekurang-kurangnya mereka tidak dibohongi oleh pihak-pihak tertentu menjanjikan benda yang bukan-bukan, tanah boleh jual apa semua. Sekurang-kurangnya bila dengar perbahasan perbincangan kita di peringkat parlimen ini, kemudahan internet tadi boleh memberi kebaikan kepada mereka yang berada betul-betul di luar bandar. Minta komen Menteri lah. Terima kasih. Program untuk orang asli ada satu program khas yang telah dikendalikan oleh kementerian sejak dahulu lagi, bukan saya nak claim kredit zaman saya saja, iaitu membantu menyediakan kemudahan memiliki Astro melalui program Enjoy nama dia, untuk mereka menikmati. Sekurang-kurangnya ada beberapa saluran yang khusus kalau Yang Berhormat ada orang asli di kawasan mereka, kita boleh berikan set decoder, set-top boxnya dan juga televisyen untuk mereka mendapat akses kepada televisyen yang asas dalam negara kita. Kerana kos untuk membina menara transmisi baru berdasarkan pada sistem yang sekarang itu adalah lebih besar untuk menjadikan liputan itu menyeluruh. Tentang program broadband juga kita ada beberapa program lain seperti pusat broadband jalur lebar community, kita ada program kampung tanpa wayar dan sebagainya. Namun begitu kita rasakan walaupun kita boleh berbangga bahawa dari segi penembusan broadband dalam negara kita adalah antara yang terbaik dalam dunia, antara yang terbaik dalam rantau ini, tetapi bagi kita meningkatkan lagi kemudahan-kemudahan broadband atau jalur lebar ini sehingga ke seluruh pelosok negara, insya-Allah kita akan kembangkan perkara ini. Soalan yang lain yang banyak ditanya. Ya, Bakri bangun. Ya. Bakri. Ya.
Terima kasih Menteri dan Timbalan Speaker memberi peluang kepada Bakri tanya soalan kepada Menteri. Ya. Di sini saya nak tanya Soalan daripada siapa tu? kepada Bakri buat sendiri. Menteri. Ya. Ya, sila. Di sini saya nak tanya, saya menunjukkan kepada jawapan mengenai liputan 3G di Dua Bandar Bukit Nadin, Bakri. Menurut jawapan yang diberikan sehingga kini tidak ada liputan 3G di kawasan tersebut. Hanya dah 2G dan GPRS. 3G merupakan keperluan minimum dalam kegunaan internet. Kerajaan boleh menyatakan di Bukit Nadin tidak mempunyai EDGE dan GPRS. Tetapi, apakah kelajuan internet boleh dicapai? Ibarat Dayak minta gantian fiber optik, tetapi kerajaan berkata kita masih boleh guna 54K dial-up network. Adakah pihak kementerian berjalan untuk memberikan perkhidmatan Wi-Fi percuma di kawasan dua bandar seperti Bukit Nadin Bakri? Jika tidak, mengapa? Sekian, terima kasih. Ya. Minta penjelasan. Ya, Bintulu bangun. Sila. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi kita soal tentang Wi-Fi adapun broadband. Masalah di Bintulu ini pandai. Banyak tempat broadband punya signal pun tidak baik. Wi-Fi lagi teruk. Ini penduduk-penduduk di kawasan Bintulu ini bertanya. Banyak kali sudah janji daripada Telekom ataupun daripada kementerian ada perbahasan jawapannya dia ada di bawah rancangan. Tetapi kita Dua Bandar sudah habis, rancangan belum nampak lagi untuk naik tarafkan ini ke efisiensi dengan izin untuk ini Wi-Fi sama broadband. Soalan ini, adakah betul-betul daripada kementerian ada buat kajian tak tentang rancangan untuk naik taraf broadband sama Wi-Fi di kawasan Bintulu ini? Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih Bintulu dan juga Ya, Lipis bangun. soalan Jawab sekali. ini cerita tak cukup broadband ya. Dan Ya. berkait juga. Ya. Berkait sebenarnya. Sebab tu saya bangun. Terima kasih Yang Berhormat Yang Di-Pertua. Saya juga seperti rakan-rakan lain mohon penjelasan daripada Menteri mengenai status inisiatif jalur lebar kebangsaan yang melibatkan pembinaan menara komunikasi 3G di kawasan Dua Bandar. Contohnya di Lipis sendiri. Sepatutnya pada Jun 2013 kita telah sepatutnya menerima 20 menara baru, tetapi sehingga ini belum terlaksana. Jadi soalan saya, bilakah anggaran pihak kementerian akan melaksanakan pembinaan tersebut? Ya, terima kasih Lipis. Terima kasih Lipis, Bintulu dan juga Bakri di atas soalan yang dikemukakan. Saya rasa semua ini adalah merupakan atas mauduk ataupun topik yang sama, iaitu berkaitan dengan soal liputan yang lebih menyeluruh. Kita sedar bahawa kita perlu mengembangkan soal kemudahan broadband atau jalur lebar ini secara berperingkat-peringkat, dan dia mesti akhirnya liputannya mesti menyeluruh seluruh negara. Dan sekarang ini bukan soal ianya sampai saja, tetapi ianya mesti mendapat sekurangnya speed ataupun kelajuan yang tertentu. Kalau tak silap saya, mengikut istilah ITU, ni dunia punya broadband tu kalau 256 K sahaja dia panggil broadband. Bagi kita sekarang tak ada orang nak pakai. Kalau 1 megabit pun orang tak berapa sedap menggunakannya. Sekurang-kurang perlukan 2 megabit. Ini yang kita buat di peringkat program-program kampung tanpa wayar ataupun pusat community, pusat jalur lebar community yang kita adakan sekarang ini. Tetapi
kita mesti memahami ada beberapa perkara yang berkaitan dengan soal model yang kita gunakan. Kita sekarang ini model yang kita gunakan, kita masih mengharapkan syarikat-syarikat telco yang membuat usaha untuk melebarkannya, kerajaan hanya sebahagian daripadanya. Dan sudah tentulah syarikat telco ini dia akan mengembangkan soal roll out kepada jalur lebar ini sekiranya mereka melihat dari segi untung rugi dan sebagainya. Sebab itu dimulakan di tempat-tempat yang penggunanya ramai kerana mereka cepat dapat pulangan. Bila mereka dapat pulangan cepat, mereka menggunakan soal keuntungan yang mereka perolehi itu untuk berkembang ke tempat lain. Jadi sebab itu kita katakan tempat-tempat lain perlu bersabar dalam soal ini. Tetapi model yang kedua yang perlu kita lihat sekarang ini ialah peranan yang sama mesti diambil oleh pihak berkuasa tempatan ataupun kerajaan-kerajaan negeri. Misalnya dalam negara kita belum ada lagi suatu dasar, misalnya usaha untuk memberikan kemudahan broadband ini datang daripada bawah, daripada kerajaan negeri itu sendiri. Dan ini melibatkan soal dasar mereka, perancangan mereka dan kemudahan yang diberikan. Setakat ini kalau dikatakan perlu fiber optik, maka diharapkan Telekom ataupun Time.com misalnya untuk korek lubang, buat ducting dan menyediakan fiberization ataupun menyediakan fiber optik untuk menyalurkan kemudahan broadband dan sebagainya. Ada negara yang kerja menyediakan infrastruktur asas itu datangnya daripada kerajaan tempatan mereka. Sebab kerajaan tempatan sepatutnya menjadi lebih proaktif kerana mereka patut beritahu pada dunia bahawa datanglah melabur tempat kami, datanglah melancong tempat kami, datanglah untuk datang ke sini. Antara yang menjadikan bandar kami, negeri kami dianggap lebih kompetitif daripada negara lain ataupun negeri lain, bandar lain ialah kami berbangga kerana kelajuan broadband kami 10 megabit kalau banding dengan bandar sebelah tempat lain. Jadi sebab itu kalau kita lihat tak banyak bandar-bandar dan negara kita ini daripada awal lagi dari segi perancangannya mereka sediakan dari segi saluran untuk TMB, saluran untuk api, air dan sebagainya, tetapi mereka belum menjadikan soal memberikan akses kepada broadband sebagai salah satu daripada infrastruktur asas. Menjadikan setiap taman perumahan ini dia punya kemudahan bagaimana untuk membina ducting kepada kemasukan fiber optik dan sebagainya. Ini belum ada lagi dan ini menyebabkan segala-galanya soal kos itu terpaksa ditanggung oleh pihak telco. Jadi pihak telco sudah tentu akan memikirkan mana yang dia dapat untung dulu dan sebagainya. Namun begitu, sebagaimana yang kita beritahu bahawa kerajaan menggunakan melalui dana yang ada di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia kita untuk membantu memberi akses kepada kampung-kampung melalui program Kampung Tanpa Wayar, iaitu menyediakan hotspot yang tertentu. Sekurang-kurangnya walaupun speednya belum boleh untuk kita download, muat turun filem dan sebagainya, sekurang-kurangnya mereka ingin membuat Facebook ataupun menghantar email dan sebagainya sudah memadai di peringkat tersebut. Tetapi insya-Allah akhirnya kita percaya sekarang ini kita berbangga dari segi penembusan kita lebih kurang 67% daripada penduduk kita akan menuju kepada satu tahap baru di mana angkanya akan lebih tinggi lagi selepas ini. Jadi menyentuh tentang soal ini, beberapa soalan yang dikemukakan juga ialah berkaitan dengan soal social media. Apakah dasar kerajaan mengenai social media, bagaimana perkara-perkara yang dikaitkan dengan soal penyalahgunaan social media dan sebagainya. Perkara ini perlu kita lihat dalam perspektif yang luas. Social media adalah merupakan suatu fenomena baru yang mungkin ramai di antara kita tidak rasakan sesuatu yang... baru sekejap, boleh? Silah. Ya, yang baru. Timbalan Yang Ketua dan juga Menteri, saya ingin mengikut kajian broadband internet penetration di kawasan-kawasan luar bandar memang cukup membimbangkan lah, sebab
hanya cukup kurang sebab target kerajaan adalah pada tahun 2010, target untuk Sabah adalah 20.4%, Sarawak 25.3%. Tetapi yang dicapai, Sabah hanya 16.4% dan Sarawak hanya 21.6%. So there's more to be done. Ini adalah masalah yang kalau kita tidak negara nak maju kepada satu tahap, perlukan internet dan kita perlu invest dalam infrastruktur seperti internet dan broadband dan sebagainya. Kalau Korea boleh buat sampai 96%, mengapa Malaysia tak boleh? Sedangkan Malaysia cukup kaya dengan especially Sabah Sarawak, kita ada natural resources yang begitu banyak, tetapi saya rasa prioriti kerajaan salah, misplaced priority. Kita membina bangunan yang 118 tingkat. Kita nak beli kapal selam yang tak boleh tenggelam. Tapi duit ini kalau kita pakai layout fiber optics dan sebagainya, kita sebenarnya boleh capai, dan ini adalah suatu infrastructure investment yang cukup penting pada pendapat saya. Minta penjelasan Menteri. Ya, walau bagaimanapun kita kena akui bahawa penetration ataupun penembusan kita lebih pada 60%, 67% ada sesuatu yang bukan saja boleh dibanggakan, mendapat pujian dunia antarabangsa. Kita antara 26 negara yang dianggap terbaik dalam dunia dalam soal penembusan ini. Kita kena akui. Sudah tentu kita kata kita masih tak cukup. Singapura 100%. Korea hampir 100%. Kita tahu bahawa itu model yang baik. Tapi Korea penduduknya, kalau dalam bahasa istilah dengan izin Tuan Yang Dipertua, dia very urbanized. Penduduknya berpusat kepada lebih kurang 6 bandar-bandar besar di sana. Mudah untuk melakukannya. Di bandar-bandar besar ada backbone fiber optiknya, dan dia boleh sambung dengan copper, naik bangunan yang tinggi. Mereka duduk di rumah-rumah pangsa yang tinggi, lebih mudah. Singapura lebih mudah. Kita ada tak negara seperti kita yang dipisahkan oleh laut Cina Selatan yang beribu batu jauhnya, dan untuk menghantarnya kita perlu menyediakan kabel dasar laut. Yang ada sekarang tak cukup, insya-Allah akan ditambah lagi. Dan sekali pergi sampai ke Kuching, kabel dasar laut pergi ke ke Kota Kinabalu dan datang kembali, paling kurang kosnya lebih kurang 300-400 juta. Dan buat satu tak cukup. Kerana bimbang kalau kabel ni terputus, kapal langgar ataupun kapal berlabuh, dia lempar sauhnya masuk ke dalam, terputus. Ini menyebabkan Sabah dan Sarawak akan menjadi pulau yang terputus. Maka perlu ada backup. Ini memerlukan 300-400 juta lagi. Jadi ini antara perkara yang kita rasakan constraint yang terpaksa kita hadapi. Jangan samakan Singapura, kenapa semua ada? Jangan samakan. Singapura itu berbeza dengan Malaysia. Jadi kita katakan bahawa KL sahaja, misalnya. Jadi kalau kita bandingkan, misalnya tanya Pulau Pinang, misalnya apakah seluruh Pulau Pinang? Belum ada. Tak boleh dikatakan peranan kerajaan. Sebab itu kita katakan, kalau kita pergi ke Amerika misalnya, setiap bandar di sana, dia jual bond bagaimana untuk dapatkan peruntukan, dapatkan fund, supaya kami membina infrastruktur ini, supaya kawasan kami menjadi lebih kompetitif daripada tempat lain. Ini tak semestinya mengatakan, ini salah kerajaan pusat. Sehingga sekarang kita katakan kita boleh bangga dari segi penetrasi dalam broadband di negara kita kalau banding dengan tempat lain. Penjelasan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Timbalan yang betul. Saya terima kasih Menteri kerana memberi penjelasan yang panjangan. Tapi saya nampak adalah kelemahan dasar kita. Dasar kita hanya memberi Telekom Malaysia layout the backbone. Itu masalahnya. Kalau kita liberalize, bagi competition, bagi company lain seperti Maxis ke, Celcom ke, atau Yes ke, semuanya boleh berlumba-lumba layout dia punya backbone, maka mereka tak perlu semuanya pergi sewa satu backbone dengan Telekom. Masalahnya adalah Telekom tidak
dia tidak invest into the backbone. Dia hanya satu company saja. Jadi kalau kita liberalize market, maka company lain boleh buat dan kita tidak perlu bergantung kepada satu backbone saja. Kalau TM punya backbone tak boleh, sudah penuh, kita telco lain boleh sewa daripada Maxis, boleh sewa daripada Celcom, tak jadi masalah. I think this is a policy issue. Market control, monopoli oleh Telekom menyebabkan kita semuanya menjadi mangsa. Tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat semua sekalian, kita jadi mangsa, terutamanya Sabah dan Sarawak. Okay? Less than 20% Sabah dan Sarawak. Saya minta YB daripada Sabah Sarawak kena sokong kita, sokong saya dalam isu ini. Sebab polisi salah, monopoli kepada Telekom. Ya, ini floor Yang Berhormat Menteri ini. Ya. Sila. Terima kasih. Sila sekali. Kota Kinabalu. Terima kasih Menteri. Ya, saya sokong apa yang dikata oleh YP tadi itu. Yang sebenarnya tahu Sabah dan Sarawak kena tinggalan. Macam satu Malaysia, Sabah bukan satu Malaysia. Ya, tinggalan saya. Jadi harap Menteri ambil betul-betul ambil tindakan yang keras supaya kami boleh selaras dengan Semenanjung lah. Okey. Kami Sabah orang bukan tinggal di hutan. Kami pun ramai tinggal di bandar. Tapi kenapa pula Sabah dan Sarawak kena macam tidak kena macam jaga baik-baik bah oleh menteri-menteri selama 50 tahun begitu. Sila ambil penjelaskan. Terima kasih. Bagi tahu apa yang tindakan akan diambil di Sabah untuk Sabah. Okey? Ya. Sila. Gopen bangun. Sila Gopen. Sila Gopen. Terima kasih Yang Ketua dan Yang Berhormat Menteri. Tahniah kepada Menteri baru, cara baru, perubahan baru. Harap ke arah yang lebih baik, khususnya dalam urusan ATM dan sebagainya. Ini soal broadband ini, saya rasa khususnya apabila kerajaan putuskan untuk kurniakan lesen-lesen 4G kepada 8 syarikat swasta. Saya rasa itu walaupun bukan menteri sekarang yang buat, tetapi saya rasa ini sepatutnya dikaji semula. Apabila lesen-lesen tersebut diberikan kepada 8 syarikat secara percuma dan antaranya ada syarikat yang tidak berpengalaman dalam urusan multimedia, urusan telecommunication, khususnya syarikat yang diperolehi yang dipunyai Tan Sri Said Mokhtar, tidak ada pengalaman langsung pun dapat lesen 4G. Dan akhirnya kita lihat apabila ada persaingan antara 8 syarikat tersebut, mereka berebut untuk adakan perkhidmatan 4G di kawasan-kawasan seperti Lembah Kelang, seperti Pulau Pinang, tetapi kawasan-kawasan yang tidak ada economic return dengan izin di ketinggalan, khususnya di Sabah, Sarawak maupun Ipoh pun sama. Walaupun di kawasan saya setiap kali apabila perkhidmatan yang baru dikemukakan, yang pertama Lembah Kelang, yang kedua Pulau Pinang, dan lepas tu apabila kawasan Johor Bahru dipenuhi, lepas tu baru sampai ke Ipoh. Ini masalah apabila kita berikan lesen-lesen tersebut kepada syarikat-syarikat yang keupayaan ragu. Jadi mereka terpaksa take the low-lying fruits dengan izin. Yeah. Jadi ini jadi masalah. Sekian. Terima kasih. Ada lagi? Stampin. Stampin. Ya, Stampin sila. Terima kasih Yang Dipertua, Tuan Yang Dipertua dan Yang Berhormat Menteri. Soalan saya, bagaimana jika ada usaha daripada kementerian untuk memastikan kualiti yang diberi oleh telco, dalam kes ini Telekom, kerana terdapat banyak komplain dengan izin daripada pengguna, supaya pengguna boleh mendapat package yang mereka subscribe dengan izin. Kerana minta pengesahan, kalau tak salah saya ini bukan isu kelajuan tetapi bandwidth yang diberikan oleh telco, dan kes ini Telekom. Jika apabila pengguna ni membeli, contohnya bila mereka membeli package 1 MB ataupun 2 MB, banyak kali sebenarnya mereka tidak dapat mendapat kelajuan tersebut dari segi konsistensinya. Ini ketara terutamanya di kawasan di mana terdapatnya banyak pengguna
contohnya kawasan di mana terdapat banyak pelajar. Jadi soalan saya, perlukah jika ada kementerian, jika adanya dasar di mana untuk memastikan bahawa broadband yang yang diberikan oleh telco ini boleh memenuhi ataupun capai apa yang mereka tercatat dalam package yang mereka belikan. Tercatat dalam package mereka. Terima kasih. Okey, terima kasih. Saya cuba jawab. Nanti kalau banyak sangat terlupa pula. Tadi apa yang disarankan oleh YB Bayan Baru dengan Gopeng nampak percanggahan sikit walaupun duduk sebelah menyebelah. Satu pihak marah kenapa ada monopoli telekom saja. Ada pula kata marah kenapa terlalu liberalize. Banyak sangat lesen diberikan pada semua orang. Canggah. Tapi saya perlu betulkan sebenarnya tidak ada monopoli. Salah kalau dikatakan lesen hanya diberikan pada telekom. Dia ada fibercom, dia ada time .com yang menjalankan. Tetapi saya tanya siapa yang nak invest? Program telekom ialah sebanyak lebih daripada 11.5 bilion untuk memasang fiber optik seluruh negara dan pulangannya belum tahu dapat diambil dalam masa yang terdekat. Ini bukan kecil. Banyak orang menganggap bahawa ini adalah merupakan bisnes yang menguntungkan. Tapi tidak semestinya memerlukan satu pelaburan yang besar. Dan sehingga sekarang Telekom ada programnya, dia sanggup berani ke depan. Mungkin ada beberapa perkara dan tradisi kerana Telekom ialah merupakan syarikat yang bermula jabatan kerajaan. Dia sudah khusus ataupun specialize dalam fixed line daripada dahulu lagi sehingga sekarang. Dan dia tidak venture lagi untuk membuat wireless dan sebagainya. Jadi dalam mana-mana dalam dunia pun kita tahu bahawa pergilah ke negara lain, semua isu yang berkaitan dengan coverage 3G misalnya untuk mendapat internet tak semudah. Misalnya India terlalu liberalize dan mereka kerajaan kawal supaya keuntungan tak besar. Akhirnya syarikat yang ada, misalnya Bharti, syarikat telekom yang besar di India, betul charge-nya murah, antara yang paling murah. Tetapi bila sekarang ni dari segi teknologinya kadang-kadang lepas 2-3 tahun dia ada perkara baru. Dulu dia buat 2G. 2G nak melabur kepada 3G yang memerlukan kos lebih kurang 5 bilion. Kalau syarikat itu dikawal, jangan ambil keuntungan yang besar. Dia tidak ada wang untuk tujuan dikatakan capital expenditure, iaitu capex, untuk naik kepada 3G. Baru 3G berapa tahun sekarang ni timbul 4G pula. Dia kena banner dia punya bukan menara tapi transmisi baru dan sebagainya. Kosnya mungkin 5-6 bilion lagi. Siapa yang berani? Sebab itu kadang-kadang ada syarikat-syarikat dia berani pada waktu 3G baru datang, dia buat wireless dan sebagainya. Akhirnya mereka tak mampu untuk bertanding. Siapa yang nak tanggung kerugian? Sebab itu kalau orang kata, betul kerajaan memanglah kalau boleh seulu-ulu rumah panjang atau seulu-ulu kampung saya lah. Kalau boleh semuanya nak di fiber optik, boleh cakap. Siapa yang nak banner? Nak banner, kita ambil resources yang tertentu. Orang ni, yang ni nak free, sekolah nak free, semua nak free, fiber optik nak free, dan kita ajar bahawa naik sikit barang marah, yang ini pun nak free, tapi siapa yang akan menanggung semua ini? Jadi ini adalah merupakan perkara yang kadang-kadang kita perlu bersabar. Sebab saya katakan tadi, minta maaf, saya beritahu tadi, misalnya di India, sekarang ini dia tidak ada keuntungan, dia nak naik 3G berapa tempat saja. Antara negara yang dianggap maju melahirkan ramai tokoh-tokoh IT, tetapi dari segi 3G mereka, jangan cakap 4G, 3G mereka dianggap antara yang ke belakang kalau berbanding dengan Malaysia dan sebagainya. Jadi ini juga perkara yang perlu kita fahami dan menuntut kesabaran kita untuk mereka berkembang dalam masa yang terdekat. Ya, Kota Tinggi, bangun. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Saya mohon yang mana satu? Yang Mana Menteri? Gopeng ke Kota Tinggi? Sila Kota Tinggi. Okay, terima kasih Menteri. Saya nak tanya dalam penyediaan program jalur lebar luar bandar ni, high speed broadband izin, ada tak statistik penlibatan syarikat-syarikat tempatan Bumi Putra yang terlibat dalam penyertaan jalur lebar HSBB ini?
Terima kasih. Soalan tu agak spesifik, saya akan menyediakannya. Silakan, apa ni? Gopeng. Terima kasih Yang Betul dan Yang Berhormat Menteri. Isu yang saya bangkitkan adalah berkenaan dengan lesen 4G dan berlainan dengan high speed broadband yang diberikan kepada Telekom. Ini dua projek yang berlainan. Yang saya petikaikan lesen 4G khususnya adalah lesen ini diberikan kepada 8 syarikat secara percuma. Kalau kita lihat di negara-negara asing, kebanyakan apabila lesen tersebut diberikan, ada bidaan terbuka, syarikat-syarikat akan kemukakan bidaan dan siapa bidaan tinggi, siapa dapat. Dan bukan diberikan secara percuma. Dan apabila bidaan terbuka diuruskan, ini bermakna syarikat yang ada keupayaan dari segi teknikal, dari segi kedudukan kewangan yang akan berani untuk buat bidaan tersebut. Tetapi kalau kita lihat hari ini, misalnya syarikat yang dipunyai Tan Sri Said Mokhtar tak ada pengalaman dan beliau pun tidak minat untuk adakan perkhidmatan 4G persendirian. Beliau akan, yang tahu saya, akan kerjasama dengan satu syarikat lain yang mempunyai 4G. Jadi apa berikan lesen tersebut kepada Tan Sri Said Mokhtar secara percuma dalam hal ini. Jadi ini isu pokoknya. Yang Berhormat Menteri, panjang lagi. Tak banyak kalau ramai yang tak bertanya. Nanti Kang zaman sekarang dikata menyekat kebebasan bersuara pula. Itu kita beritahu tadi tentang soal lesen. Sebenarnya isu lesen 4G ni ialah kita tidak boleh sekat. Misalnya syarikat itu sudah merupakan player, misal wireless, seperti Maxi, Celcom dan sebagainya. Dulunya teknologi 2G. Sekarang timbul 4G, 3G, kemudiannya 4G dan sebagainya. Kita kata tak boleh mereka berkembang. Akhirnya orang dah tak pakai dah yang lama sebagainya. Ada syarikat-syarikat yang baru, kita benarkan pemain-pemain baru. Ini termasuk yang disebutkan seperti Redtone, seperti dulu ada WiMax, satu ketika dahulu P1 WiMax, syarikat kita berikan dan setengahnya kita menggalakkan mereka mempunyai kolaborasi dengan syarikat-syarikat lain. Kerana kita tahu bahawa untuk mengembangkan satu teknologi baru. Sekarang baru kita cakap 4G. Orang dah cakap 5G dah sekarang ni. Kosnya tinggi. Memerlukan pelibatan orang ramai. Ada katakan bahawa modelnya kita kena disebutkan kita kena buat bidding, auction, siapa bayar kerajaan banyak. Ada banyak negara yang buat begini tapi tidak semestinya berjaya. India misalnya. Sebab bila bidding banyak dikena siapa yang bayar banyak, orang yang kaya saja dapat. Dan akhirnya misalnya Vodafone di United Kingdom sebagainya berhadapan dengan masalah kerana sebahagian besar daripada keuntungan yang mereka dapat itu terpaksa bayar bidding ataupun apa yang disebutkan bayaran kepada kerajaan kerana mereka menawarkan bayaran yang paling banyak. Sekarang mereka bermasalah. Di Eropah banyak syarikat-syarikat yang menggunakan model ini bermasalah. Jadi tidak ada satu kita mengatakan bahawa secara percuma menjadikan kos mereka rendah. Bila kos mereka rendah, mereka dapat gunakan keuntungan mereka untuk membuat roll out yang lebih besar, pergi berkembang di tempat lain dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan model yang setakat ini kita merasakan menjadikan Malaysia antara negara yang cepat dari segi pengembangan jalur lebar dan juga 3G dan sebagainya. Ya, Bayan Baru. Gopeng. Ya, terima kasih. Ini khusus berkenaan dengan bidaan 3G, 4G itu. Saya cuma nak peringatkan berkenaan dengan apabila lesen 3G diberikan pada masa dulu. Time.com diberikan lesen, masa itu DG tidak diberikan lesen 3G. Akhir sekali DG terpaksa bayar Time.com untuk dapat 3G lesen untuk perkhidmatan 3G. Jadi siapa untung? Akhirnya Time.com yang untung.
Yang rugi kerajaan kerana berikan lesen 3G secara percuma kepada Time.com masa itu. Jadi ini adalah antara aspek yang kita harus kaji. Bukan semua kita nak semua bidaan itu. Bidaan bukan setakat kedudukan kewangan, tetapi bidaan juga technical expertise dengan izin, dengan business plan dengan izin dan sebagainya. Jadi apabila bidaan dibuat, ada satu jawatankuasa yang boleh buat nilai mana satu syarikat yang paling layak untuk dapatkan lesen 4G tersebut. Jadi yang masalah sekarang ni, lesen 3G, 4G ini dikurniakan sebagai hadiah kepada mereka tertentu. Ini yang jadi masalah. Sekian. Ya. Tak benar. Setakat ni yang mengemukakan permohonan lesen dan sebagainya, mereka juga mesti submit ataupun menghantar business plan, keupayaan keuangan mereka, dan mereka juga menggunakan kepakaran-kepakaran tertentu. Ada yang gagal dalam negara kita walaupun diberi lesen, kerana saya sebutkan tadi bahawa perkembangan teknologi adalah terlalu pantas sekarang ni. Kita bercakap nak lesen 4G. Dalam masa saya rasa 2-3 tahun orang sudah bercakap 5G pada waktu tersebut. Jadi kalau kita katakan bahawa kita mengharapkan bahawa satu-satu syarikat ni nampak dia berjaya sekarang ni, dia semesti berjaya di masa akan datang, tidak ada garanti. Kalau kita lihat satu ketika dahulu, semua orang menganggap bahawa telefon yang terbaik Nokia, misalnya. Misalnya dulu orang semua menganggap Nokia terbaik, sekarang ni orang tak pakai dah. Bukan saya nak mengatakan nak berikan tu. Tiba-tiba Samsung, tiba-tiba iPhone dan sebagainya. Perubahan begitu pantas sekali. Cumanya saya nak betulkan sikit tentang DG tak dapat 3G. Sebenarnya menurut maklumat saya 3G tidak pernah masuk bidaan ataupun permohonan untuk DG untuk mendapatkan 4G sebagainya. Yang ini maklumat yang saya perolehi. Sebab itu kemudiannya dia membuat keputusan untuk beli lesen tersebut daripada Time, dan sebenarnya Time pula dikenakan denda oleh kerajaan kerana mereka menjual lesen tersebut kepada syarikat lain dalam soal ini. Jadi itu perkara yang saya rasa. Lain-lain yang disebutkan tentang soal media sosial, kita sedar bahawa media sosial adalah satu perkara yang baru. Dasar kerajaan sekarang ini memberi kebebasan berdasarkan pada Bill of Guarantee. Sewaktu kita menandatangani tentang soal pembangunan MSC ataupun Multimedia Super Corridor dahulu. Namun begitu, ada berapa banyak undang-undang yang ada dalam negara kita, sama ada undang-undang Akta Komunikasi dan Multimedia, terdapat undang-undang lain yang sememangnya boleh dipakai sekiranya berlaku penyalahgunaan dalam media sosial dan sebagainya. Ini adalah merupakan satu perkara yang telah pun ada dari segi undang-undang sebagainya. Ya, Lenggu Mangun. Jawab Menteri, saya membangkitkan perkara berkaitan dengan Akta Komunikasi dan Multimedia serta rang jaminan MSC Malaysia yang mana suatu ketika dulu tidak ada tapisan yang perlu dilakukan oleh kerajaan bagi menggalakkan pelaburan dan sebagainya. Dan daripada jawapan Menteri nampaknya kajian itu mungkin perubahan itu mungkin tidak akan dibuat. Tetapi saya fikir perlu ada pengukuhan kepada beberapa rang undang-undang yang lain. Supaya dalam waktu kita beri jaminan kepada perkara ini, tetapi undang-undang yang lain, akta-akta lain mesti dikukuhkan. Supaya kebebasan yang diberi oleh kerajaan itu tidak disalahgunakan. Saya nak bangkitkan satu perkara disebut oleh Bintulu. Dia suruh saya bercakap tapi dia lari ke sana, Pak Menteri. Ini soal cyber trooper. Hari ini begitu banyak cyber trooper yang banyaknya mengeluarkan fitnah. Baru cakap dah terasa. Fitnah dan menggambarkan perkara-perkara yang langsung tidak betul, tidak sahih daripada fakta yang sebenar. Sebab itu, saya berkongsi apa yang Bintulu fikirkan ini. Apakah perlu kalau kita kementerian membentuk satu jawatankuasa khas untuk melihat secara detail perkara ini, bagi kita dalam waktu kita memberi kebebasan, tetapi pertanggungjawaban rakyat itu mesti ada soal ini. Dan mungkinkah kementerian
mahu mengkaji untuk mewujudkan satu mahkamah khas misalnya jika ada isu-isu yang hendak dibincang dan dibicarakan berkaitan perkara ini, dan saya harap supaya isu yang berkaitan dengan Red Bin itu benar-benar disiasat untuk kepentingan masyarakat umum. Terima kasih. Ya. Tuan Yang Di-Pertua, terima kasihlah memberi pengiktirafan pada soal bagaimana kita mengendalikan media sosial pada hari ini. Banyak soal kawalan sudah ada dalam pelbagai undang-undang. Kalau fitnah, ada akta fitnahnya. Kalau hasud, ada akta menghasutnya. Kalau yang berkaitan dengan orang menyalahgunakan akaun dan sebagainya, ada akta syarikat, akta perbankan dan institusi keuangan. Ada kanun keseksaan. Dia media sosial ni macam orang di kedai kopi lah. Kedai kopi hari-hari orang buat fitnah. Ada hari-hari orang berkongsi maklumat, data dan sebagainya. Tetapi kali ini media sosial ini dia lebih terbuka. Semua orang tahu. Dia masuk Facebook, negara kita adalah antara negara yang mempunyai akaun Facebook antara yang terbesar dalam dunia dari segi peratusan, dan ianya boleh bersebar dengan luas sekali. Sehingga sekarang jangan kata tidak ada tindakan yang dibuat. Di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, saya difahamkan lebih daripada 6,000 site yang telah ditutup kerana melanggar, sebab walaupun kita kata ada kebebasan tidak boleh melanggari undang-undang yang ada dalam negara kita. Pasal pornografi, pasal soal yang boleh mencetuskan rasa benci kepada agama. Ada lebih 6,000 lebih yang telah pun diambil tindakan dalam soal ini. Tetapi sudah tentu akta ini ada had yang tersendiri. Yang lain tu kita boleh ambil tindakan, membantu pihak polis membuat penyiasatan dan sebagainya. Kita serahkan pada peguam negara untuk membuat tindakan. Soal Red Bin Army, Cyber Trooper sebagainya, ada perkara yang bagi saya bersifat benda itu real, ada perkara yang saya rasakan adalah sebahagian daripada war-war yang memberi gambaran yang seolah-olah ianya adalah kumpulan yang ramai. Saya difahamkan bahawa Red Bin Army ini adalah nama yang digelar jolokkan di kalangan penyokong pembangkang pun bukan bersatu. Ada yang grup sokong ni, ada grup sokong ni, dan sama mereka saling menuduh dan memberikan label kepada antara mereka. Fitnah bersebar. Saya tahu bahawa pihak kerajaan banyak difitnah. Pembohongan cerita pasal ada 40,000 orang Bangla datang, tapi bila suruh buat petition sampai sekarang tak ada. Ramai orang yang tertipu di sana sampai sanggup berbaring di bawah dalam jerebu. Tapi pemimpin mereka akhirnya mengiktiraf putusan pilihan raya yang ada sekarang ni. Jadi ini adalah perkara-perkara yang mereka membuat propaganda dan mereka percaya pada propaganda mereka. Yang sebenarnya fitnah yang dibuat bukan sahaja kita rasakan bahawa apa yang disebutkan cyber trooper yang dikatakan menyokong kerajaan, menyokong pembangkang memfitnah, tetapi di kalangan mereka sendiri. Banyak video-video yang dikeluarkan saya percaya adalah di kalangan mereka sendiri. Untuk mempertikaikan keupayaan antara satu sama lain. Jadi soal ini antara perkara yang kita perhatikan. Kalau ada aduan tentang soal penyalahgunaan dan sebagainya, insya-Allah saya akan minta supaya tindakan diambil. Pak Menteri, Ya. kebimbangan kita ialah apabila generasi muda misalnya, saya cukup menyokong apabila langkah kerajaan memberikan netbook satu Malaysia kepada para pelajar. Tanpa fahaman politik pun yang kerajaan berikan kepada mereka. Yang menjadi masalah pada kita tak boleh sekat perkara-perkara masuk ke dalam netbook yang mereka miliki. Sebab itu perlu ada tanggungjawab kepada rakyat supaya kebebasan ini digunakan dengan secara yang betul. Apakah kementerian mungkin ada cadangan untuk membincangkan dengan Kementerian Pelajar Pendidikan misalnya untuk melihat supaya kurikulum di sekolah misalnya mesti mendidik para pelajar supaya mereka menjadi pengguna media sosial yang terbaik. Kepada rakan-rakan kita yang memang telah silap membuat itu susah dah. Nak melentur buluh daripada dah jadi kerah ni payah, Pak Menteri. Tapi anak-anak ini, supaya generasi akan datang ini dengan jumlah pengguna yang begitu banyak ini, dia boleh menjejaskan masa depan negara. Kita nyaris
apabila perkara ini disalahgunakan. Jadi apakah Kementerian memikirkan kalau orang undang-undang tak ada tapi mendidik anak-anak kita ni, mungkin bincang dengan kementerian berkaitan misalnya. Terima kasih. Saya cukup percaya akhirnya dalam dunia sekarang ni yang begitu terbuka, sekatan amat sukar. Kita boleh sekat pada hari ini, esok datang lagi yang lain. Dulu boleh kawal SMS. Banyak orang menggunakan akaun palsu dan sebagainya, SMS untuk buat fitnah dan sebagainya. Kemudian kerajaan boleh minta supaya setiap SIM card mesti didaftarkan. Tapi kemudian timbul pula BlackBerry yang menggunakan web base. Kemudiannya datang pula WhatsApp. Datang beribu lagi sistem sosial media yang baru dan sebagainya. Saya setuju sebab itu di bawah SKMM dia ada satu program dikata klik dengan bijak. Kita mendidik mereka itu supaya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Misalnya kadang-kadangnya kita perlu didik ibu bapa pula. Misalnya dia tahu kalau dia setting awal-awal internet ni dia beritahu pilihan perlukan ada filter atau tidak. Perkara-perkara yang tak sepatutnya ditonton oleh anak-anak yang masih kecil. Tapi berapa ramai yang parent ataupun ibu bapa yang tahu mula-mula nak buat setting itu supaya ada filternya. Jadi kita kena didik juga. Kadang-kadang anak tu yang didik bapak dia pula. Kerana anak kita lebih savvy ataupun lebih tahu tentang penggunaan internet dan sebagainya. Ya, kalau kedah bangun. Sila.